Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Ayat-ayat yang saya baca itu semuanya berkaitan dengan nuzulul Quran. Secara umumnya telah kita ketahui bahawasanya Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ayat itu jelas. Walaupun begitu, ada juga ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut Quran, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan kaedah domir. Domir ini maksudnya adalah dimaksudkan dengan nya dalam bahasa Melayu kita. Seperti mana firman Allah, Inna anzalnahu. Kalimah hu itu domir muttasil, maknanya dia mempunyai kesinambungan pada kalimah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, apabila masuknya Ramadan, kita ketahui itu menunjukkan pada Quran yang turun. Walaupun begitu, di dalam bulan Ramadan juga, apabila masuknya 17 Ramadan, maka secara urufiah, tradisinya, kita menyebut tentang nuzulul Quran. Tetapi ayat yang saya baca tadi ada kaitan dengan ayat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, seperti mana firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam Al-Qadar, yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Sedangkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, bila disebutnya Lailatul Qadar, Nabi kata, carilah 10 yang terakhir. Kita belum masuk lagi bahagian 10 yang terakhir, kita baru masuk 17, 18, 19, 20, tak masuk lagi 21. Tapi kita sebut nuzulul Quran 17. Lalu ulama' kita menjelaskan yang dimaksudkan nuzulul Quran 17 Ramadan itu adalah tentang Quran yang mula-mula turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang Lailatul Qadar pula, kata Abdullah bin Abbas, yakni dia berlaku pada malam Lailatul Qadar, dan dia berlaku 10 malam yang terakhir. Dalam 10 malam yang terakhir itu pula, mengikut hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menyebut pada malam 24. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut pada malam yang ganjil. Itu yang perlu kita ketahui. Sedangkan dalam hadis baginda Rasulullah, Nabi kata, carilah pada malam-malam ganjil itu 10 yang terakhir. Yang kita ketahui ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi dalam satu riwayat yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, Taurat telah turun pada 8 Ramadan, Injil telah turun pada 13 Ramadan, manakala Zabur turun pada 18 Ramadan. Al-Quran turun pada 24 Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim
turun pada malam pertama Ramadan. Tetapi hendaklah kita ketahui siapa yang menentukan malam itu malam pertama, malam itu malam yang ke-8, malam itu malam yang ke-13, 18 dan juga malam yang ke-24. Jawapannya kembalilah atau Rasulullah pada zamannya ketika dia bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sedangkan kita berbeza. Kita di sini mungkin dah sampai 16 Ramadan. Tapi ada orang yang dah sampai 17. Seperti mana kita dengan negara luar, ada yang dah masuk satu Ramadan, kita belum lagi. Bahkan ada yang nak masuk hari kedua berpuasa, kita baru nak masuk hari pertama. Bahkan ada yang nak masuk 2 hari seterusnya, kita baru tunggu besok baru nak puasa. Maknanya dia negara yang awal berpuasa. Jadi ini menunjukkan bahawa sini kita malap, sana malap, sana jalan dulu, sini kemudian. Lalu siapa yang nak menentukan antara sana dengan sini, mana datang dulu, mana jalan dulu? Jadi oleh kerana itu penentuan Rasulullah kembali atas pada zaman dia. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, yang muktamadnya dia turun pada waktu malam. Itu yang perlu kita ketahui. Seperti mana kisahnya Rasulullah SAW di Gua Hira, itu sebagai ulama mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di Gua Hira. Di mana ketika itu Rasulullah sedang menyendiri di dalamnya dan berlaku pada waktu malam. Berlaku pada waktu malam. Jadi ini adalah usul tentang nuzulul Quran 17 Ramadan. Itu. Tetapi kalau kita kembangkan menjadi furu', cabang-cabang turunnya Quran, maka kita mendapati bahawasanya Quran tidak turun pada 17 Ramadan, tapi Quran turun pada malam Lailatul Qadar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada 2 ayat di situ. Satu Lailatul Qadr, satu Lailatul Mubarakah. Mubarakah itu berkat. Kebaikan ditambah dengan kebaikan itu berkat. Al-Qadr banyak masuk. Ada ulama menyatakan tetap waktu malam Al-Qadr adalah mubarakah. Ada juga ulama mengatakan Al-Qadr kembali balik sambung pada ayat berikut. Cerita apa, maka itu Al-Qadar. Itu kata ulama-ulama kita. Dan seluruh daripada hal ini tidak ada ulama yang muktamad melainkan Quran benar-benar turun pada waktu malam. Itu muktamad. Itu sepakat. Walaupun turunnya Quran pada baginda Rasulullah, ada juga turun waktu siang. Cuma yang dikaitkan di sini kata ulama, minas sama'id dunya, di langit dunia pada ketika waktu malam turun Quran di situ. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawasanya tentang nuzulul Quran, makna bukannya Quran turun pada Nabi, tentang Quran daripada Lauhul Mahfuz turun ke binas sama'id dunya, Baitul Izzah, di langit dunia. Ini kita tidak boleh membayangkan, cuma kita beriman saja. Kita tak boleh membayangkan Lauhul Mahfuz sebab kita tidak pernah melihat. Itu semua termasuk itu yang ghaib. Bahkan seperti mana Quran asalnya ghaib juga. Itu pasal kalimah inna anzalnahu, kat situ dhamirnya bersifat ghaib. Ghaib mana tak boleh nak dihakikatkan keadaannya. Dan kalimah inna anzalnahu itu adalah fi'il madhi, mana pasti. Semua Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang turunnya Quran itu pasti fi'il madhi. Sebagai ulama menyatakan bahawa sini walaupun maksudnya fi'il madhi telah lepas, tetapi yang dikaitkan adalah pada azali. Ketetapan Allah azali tentang Quran turun pada waktu malam, turun pada bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Itu. Tetapi Rasulullah SAW belum diutus, maka kalimah inna anzalnahu fi'il madhi tadi pasti jadi mustaqbal. Peristiwa akan datang itu berlaku. Ketetapan telah berlaku.
Tetapi apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan berlaku. Itu mustaqbal. Seperti mana contoh, kita baca suratul Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, itu fi'il amar. Maknanya kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjukilah kepada kami, tunjukilah jalan hidayah kepada kami. Ihdina. Ihdina di sini menunjukkan kepada fi'ilnya adalah fi'il madhi, telah lepas. Akan tetapi walaupun begitu, pelaksanaannya mustaqbal akan datang. Mana kita doa saja, nanti Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk jalan yang lurus untuk kita. Kaedah dia begitu yang perlu kita fahami di seluruh bahasa Arab. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada malam Al-Qadri itulah turunnya Quran daripada Lauhul Mahfuz turun sampai ke Baitul Izzah, langit dunia. Hanya soalannya siapa yang menurunkannya? Jawapan Quran, Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran? Jawapannya melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Walaupun perkara ini tidak mu'tamad, tidak mu'tamad. Ada ulama menyatakan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dia hafal Quran di Lauhul Mahfuz, lalu Quran yang telah dihafal diletaknya di langit. Dan kita tak boleh nak menggambarkan bagaimana satu hafalan lalu diletak di langit pula hafalan tu. Sebab hafalan tu yang kita tahu duduk dalam kepala otak kita, dalam hati kita, itu hafalan. Tapi bagaimana cerita turun ke situ? Sebagai ulama menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tergendaknya benda-benda turun tanpa Jibril. Allah Taala alam. Hanya soalannya lagi ditanya, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran, adakah Rasulullah telah diutus ataupun belum? Sebahagian ulama menyatakan Rasulullah belum diutus atas takdir Allah, kehendak Allah. Quran turun dulu lalu tersimpan, dia berada di langit dunia. Dan kita tak boleh nak bayangkan yang tersimpan itu penulisan ke bagaimana, wallahu ta'ala alam. Sebab Quran turun pada Rasulullah dengan qiraah, bacaan, bukan penulisan, bukan dengan katabah, tapi qiraah. Itu yang kita tahu. Sebab Rasulullah tidak pernah membaca Quran melalui penulisan. Rasulullah mengambil Quran daripada Jibril dengan bacaan. Bahkan setiap bulan Ramadan Rasulullah akan mengulang Quran dengan qiraah, hafalan Nabi. Hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibaca di hadapan Jibril alaihi salam. Ini pun tidak mu'tamad kata ulama. Sebahagian ulama menyatakan Quran turun daripada Lauhul Mahfuz, turun ke minas sama'id dunya. Mula-mula Rasulullah diutus, maka berlaku waktu malam tu. Wallahu ta'ala. Ada sebahagian ulama menyatakan bahawasanya tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala benar menurunkan Quran pada bulan Ramadan dan waktu malam daripada langit, daripada Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Turun ini menunjukkan bahawasanya Lauhul Mahfuz di atas lagi. Kaedah dia begitu. Tetapi di sudut hakikatnya kata ulama, jangan kita mengkaitkan bahawasanya tingkat 19 atasnya tingkat 20, atas lagi tingkat 21, maka kita menaik. Bila turun, bagi turun sampai ke tingkat 1. Kaedahnya begitu. Tetapi berkaitan dengan Lauhul Mahfuz di atas sana, langit dunia di atas sana, tak boleh digambarkan. Kerana keadaan langit kita tidak pernah melihat. Lebih-lebih lagi adanya langit yang tidak adanya perjalanan siang dan malam. Dia begitu. Tetapi bila dikaitkan minas sama'id dunya Baitul Izzah, malam itu wujud. Mengapa? Dikaitkan terikat dengan bumi. Jadi Baitul Izzah yang dikaitkan adalah langit dunia, dunia yang dimasukkan bumi ini. Jadi waktu malam tu terikat. Tetapi langit atas sana, Lauhul Mahfuz, beberapa lapisan langit di atas sana tidak terikat dengan matahari dan bulan, perjalanan siang dan malam. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Oleh kerana itulah Nabi Isa alaihissalam, dia naik pada usia 33, turun ke usia yang sama. Sebab tidak ada masa zaman yang beredar di langit yang kedua. Mungkin juga langit pertama sampai langit 7. Lalu minas sama'id dunya Baitul Izzah, ini di langit atas kita ni. Dan dia tidak sampai pada langit yang pertama, itu minas sama'id dunya.
Itu yang perlu kita ketahui. Quran turun munajjaman, peringkat-peringkat pada Rasul, tetapi daripada Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia sekaligus. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makna turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dan bila Rasulullah telah diutus, Jibril pun bacakan berapa ayat. Ada kalanya 5 ayat, 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat. Bahkan ada yang satu surah panjang seperti surah Yusuf, surah Al-An'am, gitu. Turun sekaligus begitu. 3 kul sekaligus. Inna a'tayna sekaligus. Lalu apa yang dimaksudkan di sini? Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Jibril membacanya, mengambilnya daripada langit dunia lalu dibacakan kepada Nabi. Itu munajjaman, peringkat demi peringkat. Selain daripada itu, kata ulama-ulama kita bahawasanya Quran dah turun dulu. Jibril dah lama dah hafal Quran. Setelah Rasulullah diutus, barulah Jibril pun diperintah oleh Allah bacakan Quran pada Nabi. Mula sekali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Selesai. Ayat 6, ayat 7 pada waktu yang lain. Itu pendapat di antara ulama-ulama kita juga. Maka tidak mu'tamad perkara-perkara yang berkaitan dengan al-ghaib, perkara yang ghaib. Cuma kita beriman Quran turun pada bulan Ramadan. Itu ayat Quran. Tetapi adakah Quran hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala turun pada bulan Ramadan, tidak turun pada bulan yang lain? Ulama kita mengatakan bahawa ada saja surah, ada saja ayat yang turun selain daripada bulan Ramadan. Ada. Tetapi apabila disebut Quran turun pada bulan Ramadan, mana permulaan ayat atau surah turun pada bulan Ramadan. Kaitannya begitu. Walaupun begitu, kata ulama, tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pun tidak mu'tamad. Maksudnya apa? Adakah ayat ni turun pada bulan Ramadan? Sebagai ulama sirah, ulama tarikh menyatakan mula-mula wahyu turun pada Nabi Rabiul Awal, bukan Ramadan. Tetapi tidak bertentangan dengan riwayat bahawasanya Iqra bismi rabbikal ladzi turun pada malam Ramadan. Tidak adanya pertentangan di situ. Bahkan sebagai ulama-ulama menyatakan munajjaman juga. Maknanya daripada Lauhul Mahfuz, Quran diturunkan peringkat-peringkat untuk dikumpulkan sehinggalah Rasulullah diutus, terhimpun semua. Maknanya dengan munajjaman, peringkat demi peringkat, dan bukan sekaligus turun. Gitu. Dan perkara ini juga tidak mu'tamad kata ulama-ulama kita. Itulah maksud nuzulul Quran. Adalah satu riwayat yang disebut oleh ulama dan mempunyai pendapat-pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Oleh kerana itu ada tempat, ada negara yang dia tidak mengambil tentang 17 Ramadan itu nuzulul Quran. Dia tidak menjadikan urufiah satu tradisi untuk diraikan, tidak itu. Ada di antara ulama-ulama tidak menyatakan nuzulul Quran 17. Mereka mengkaitkan 17 Ramadan dikaitkan dengan peperangan Badar. Ada ulama-ulama menggabungkan keduanya, nuzulul Quran 17, peperangan Badar juga 17. Juga tidak mu'tamad dalam hal ini. Seperti seperti mana Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran memperbahaskan perkara-perkara ini. Dan dia juga menyatakan bahawasanya perkara ini semuanya tidak mu'tamad. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Walaupun begitu dia sudah akidah beriman Allah menurunkan Quran atas kehendaknya. Sebahagian lagi kata ulama-ulama kita bahawa Quran itu sendiri daripada Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Kalau dikaitkan dengan tahunan, lebih kurang 23 tahun kata dia. Kemudian bila dah terhimpun 23 tahun di atas sana, diturunkan kepada Rasulullah 23 tahun juga. Wallahu ta'ala alam. Ini juga pendapat di antara ulama-ulama tentang nuzulul Quran juga. Walaupun begitu, yang perlu kita ketahui apabila kita mendengar berkaitan nuzulul Quran, yang pertama mesti dikaitkan dengan akidatul Islam. Akidah mengajar kita bahawasanya Quran benar-benar turun. Hanya saja Quran turun jangan boleh dihakikatkan dengan akal kita.
Tidak boleh dihakikatkan kerana Quran itu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara wahyu. Sebab wahyu ni tidak boleh disamakan seperti mana ilham yang Allah beri kepada kita. Sebab wahyu ni ada perintah daripada Allah. Wahyu ada lafaz, ada makna. Ada makna, ada lafaz. Itu pun dikhilafkan oleh ulama-ulama kita. Ada di antara ulama-ulama kita mengatakan bahawasanya di Lauhil Mahfuz Allah perintah Jibril ambil Quran di sana, baca. Dan kita pun tak boleh nak menghakikatkan bagaimana Jibril alaihi wasallam membaca yang di sana di Lauhil Mahfuz. Lalu Jibril alaihi wasallam membaca dan memahami makna-makna Quran, lalu dibacakan kepada baginda Rasulullah menjadi lafaz. Apa maksudnya di sini? Maknanya apa yang dibaca Jibril itu diambil dari sudut makna, lalu dibacakan kepada Nabi dengan lafaz. Dan Rasulullah itu orang Arab, maka dilafazkan dalam bahasa Arab. Itu. Yang lain kata ulama-ulama kita, para malaikat di langit sana membaca Quran. Dan mereka berbicara dalam bahasa Arab. Mereka memahami ini kalam Allah, ada makna. Lalu mereka pun membaca dalam bahasa Arab menjadi lafaz. Jibril alaihi wasallam pun mengambil lafaz itu dan dibaca kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna apa yang disepakati oleh para malaikat yang membaca di atas sana. Itu. Sebagian ulama kita menyatakan Jibril alaihi wasallam membacanya dengan lafaz dan makna, lalu dibaca kepada Rasul, lafaz dan makna tak berubah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah seperti mana kita mengambil satu penulisan. Mungkin penulisan tu berasal daripada satu lafaz, perkataan yang dibaca, yang disebut, ditulis. Apabila kita menyampaikan kepada seseorang, maka kita mengambil 100% tanpa mengubahnya lagi. Itu mengambil dengan sudut lafaz. Dari sudut makna, kembali atas lafaz. Maknanya kalau lafaz tak berubah, makna tidak akan berubah. Kaedahnya begitu. Kalau diambil dari sudut makna lalu dilafaz, ikut pada yang faham tadi. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala perintah Jibril, ya Jibril, bacakan surah ini kepada Muhammad. Lalu Jibril alaihi wasallam tahu isi kandungan makna yang terdapat dalam firman Allah itu adalah sekian. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi kita, Allah perintah kepada Jibril alaihi wasallam bacakan ayat ini, surah ini kepada Muhammad. Jibril pun turun lalu bacakan kepada Nabi, qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, huwallahu ahad. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah, ya Jibril, bacakan kepada Muhammad bahawasanya aku, yaknilah Allah, ahad. Lalu Jibril alaihi wasallam pun baca kepada Rasulullah, qul huwallahu ahad. Apa maksud? Makna, kemudian atas lafaz, dan dibaca dalam bahasa Arab. Ini juga pendapat ulama. Kalau lafaz daripada Allah, ya Jibril, Allah berfirman, dan tak boleh dihakikatkan firman Allah dengan lafaz, dengan kalimah, dengan huruf, dengan bahasa, tidak boleh dikaitkan. Cuma dia sudah akidah mengajar kita bahawasanya benar-benar Allah berfirman pada Jibril alaihi wasallam. Dan apa yang difirmankan oleh Allah bila dilafazkan, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada perubahan di sudut bacaan. Bahkan apabila tidak ada perubahan, apabila kita baca Quran, kita lafazkan, ada penulisan, tidak ada juga perbezaan, perubahan gitu. Seperti mana contoh, sebagai ulama kita mengharuskan untuk menyampaikan hadis di sudut makna. Di sini ada dua. Yang pertama adalah seseorang itu mungkin dia tahu bahasa Arab, dia dengar hadis dalam bahasa Arab, dia faham makna hadis, lalu dia bacakan hadis dalam bahasa Arab, tapi bukan sebiji daripada apa yang dia dengar, tapi dia faham apa makna hadis itu. Satu. Yang kedua adalah dia atas terjemahan. Maknanya dia tahu hadis ini begini bahasa Arabnya, cuma dia tidak menghafal bahasa Arab itu seluruhnya, cuma dia tahu dari sudut bahasa Melayu, diterjemahkan. Seperti mana hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya telah diturunkan Taurat pada 8 Ramadan.
Injil 13 Ramadan, Zabur 18 Ramadan, Suhuf Nabi Ibrahim Ramadan yang pertama, Quran 24 Ramadan. Saya baca atas makna, atas terjemahan, saya tidak baca atas lafaz hadir yang asal. Seperti mana contoh, sesungguhnya segala amal itu dikaitkan dengan niat, dan seseorang diberi pahala berdasarkan dengan apa yang diniatkan. Lalu apa maksudnya di sini? Saya baca terjemahan, itu makna. Tapi makna yang dikenaki oleh ulama Arab ke Arab juga. Begitu. Oleh kerana itulah hadis kalau dibaca dalam bahasa Melayu dia tak jadi hujah. Dia kena juga kitabnya apa, status hadis ni apa ulama berfatwa tentang hadis ni, barulah kita boleh jadi ke hujah dan rujukan. Kaedah begitu. Sebab kalau sekiranya kita tak guna kaedah ini, kitabnya ini, fatwa ulama ini, status hadis, orang boleh cakap lalu semua dinisbahkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, yang perlu kita ketahui tentang nuzulul Quran adalah pada hikmah di sebalik mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran pada malamnya Ramadan. Lalu kata ulama, tidak lain melainkan perjalanan wahyu itu bermula malam, bukannya siang. Dan perjalanan sesuatu yang ada kaitan perintah daripada Allah pun banyak waktu malam. Antaranya perintah solat. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi pada waktu malam. Walaupun Nabi dah sampai ke mustawa, lepas daripada Sidratul Muntaha yang tidak ada kaitan waktu malam, tapi perjalanan Isra Mi'raj pada waktu malam dikaitkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, pada waktu malam. Kaedahnya begitu. Dan begitu juga banyak para nabi, para rasul juga mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam, antaranya tidur mereka pada waktu malam. Jadi hikmah di sini adalah untuk memberitahu kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara perjalanan siang dan juga malam. Malam itu jauh lebih besar fadilatnya berbanding waktu siang. Seperti mana contoh kita pada waktu siang ada kesibukan pada urusan duniawi kita ke apa yang seumpama dengannya. Tapi waktu malam dia berhenti. Waktu malam dia khususkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala cerita, kalau kamu nak bersama dengan aku, maka bangunlah pada waktu malam. Itu disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Seseorang yang mana ini bahunya ataupun tempat dia baring jauh daripada tempat al-madaji', tempat dia baring. Kita kan baring dengan bahu kita baring, tapi kita dah jauh daripada tempat kita baring, mana tempat tidur. Tidak lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah qiyam. Sehingga kita pun nak mengetahui apa yang dimaksudkan qiyamnya Ramadan. Kalau sekiranya seseorang itu seminit, 2 minit, 5 minit, 10 minit, adakah dia telah berqiyam pada waktu malam? Lalu sebagai ulama menyatakan huswatun hasanah yang perlu kita rujuk adalah Rasulullah. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, maksudnya qiyamul lail adalah lihat perbuatan Nabi. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas solat fardu maghrib, Nabi solat sunat. Dan sahabat lihat Rasulullah solat sunat. Lepas maghrib sampai masuknya isyak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya apa yang aku lakukan inilah qiyamul lail. Inilah maksudnya ibadahnya solat pada waktu malam. Lalu maksudnya apa? Bila dikaitkan kita qiyamul lail, solat pada waktu malam, masa kita ataupun jarak masa itu biarlah sama seperti mana antara maghrib ke isyak juga. Sebab itu uswatun hasanah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ada berdirinya, beberapa rakaatnya, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, mungkin sampai pada ratusan ayat yang dibaca. Itu qiyamul lail. Jadi oleh kerana itu, jangan kita beranggapan bahawasanya masuk qiyamul lail kita solat 2 rakaat 2 minit tidur aja. Jadi dia belum termasuk, sebab Rasulullah mengajar kita maksudnya qiyam itu qiyamul abd
minal laili. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya dalam keadaan satu masa dia rasa penat, letihnya, kadang-kadang terasa sungguh sebab diri lama kan, lenguh kat kaki dia, maka itulah masuk qiyam yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktunya malam, waktunya adalah waktu malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulang Quran dengan Jibril alaihi salam pun waktu malam. Rasulullah akan mengulang juga Quran di dalam salatnya juga pada waktu malam. Maka Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Itu jelas. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang perlu kita ketahui, Quran ini turun pada bulan Ramadan agar kita mengetahui bahawasanya kita sedang melalui penghulu dalam bulan. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya penghulu bagi setiap bulan itu adalah, penghulu bagi semua bulan adalah bulan Ramadan. Itu disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umat-umat yang terdahulu, Allah telah memilih buat mereka penghulu hari dan juga penghulu. Oh, saya tak baca macam ni. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Canggih betul jamnya. Ya. Oh. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Quran. Hikmah yang kedua yang perlu kita ketahui adalah antara perjalanan 12 bulan, Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan satu penghulu, bulan Ramadan. Yang mana umat-umat yang terdahulu tak berminat menjadikan Ramadan sebagai penghulu. Ikut keadaan, ikut pendapat mereka. Tapi Islam, umat Rasulullah memilih ini sebagai penghulu bagi setiap bulan. Apabila dikaitkan penghulu bagi setiap bulan, di sini kata ulama-ulama bahawasanya berkaitan dengan jarannya, pahalanya berbeza dengan bulan-bulan yang lain kerana barakahnya Quran itu sendiri. Seperti mana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, kata sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dengar Rasul, Nabi baca Quran kepada kami ada kalanya 5 ayat, 10 ayat, 15 ayat pada waktu malam. Lalu kami pun menghafal waktu malam tu. Dan kami bacakan juga dalam solat malam kami. Siang hari kami bangun untuk mengamalkan dengan apa yang kami telah hafal. Itu. Ada di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat pada Nabi pada waktu siang Quran 5, 10, 15 ayat. Menjelang malam mereka akan bacanya pada solat malam mereka sebagai satu pengulangan. Esok pula adalah waktu untuk mengamalkannya. Itu yang berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma perbezaan pada zaman Nabi dengan zaman kita hari ini adalah kefahaman tentang Quran itu. Disebabkan baginda Rasulullah membacakan Quran tanpa penulisan. Satu, para sahabat kebanyakan menerimanya melalui pendengar. Dengan apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka telah mendengar secara keseluruhan sempurna, mereka mula menulis dia. Itu pun bagi orang yang pandai menulis. Tetapi daripada apa yang mereka tulis, diperlihatkan kepada sahabat yang lain, sahabat tak boleh nak baca. Sebab dia tu butuh huruf, dia tak tahu.
Jadi sahabat Rasulullah yang dapat menulis Quran lebih kurang 7 orang saja. Yang lain-lain hafalan. Jadi oleh kerana yang ada penulisan, dia juga menghafalnya, maka dia menjadi rujukan. Seperti mana Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ali, itu antara sahabat Rasulullah yang akan bacakan Quran kepada sahabat sebab ada rujukan penulisan. Akan tetapi yang kita perlu ketahui adalah maksud daripada kefahaman Quran pada zaman sahabat dengan kita hari ini berlainan. Disebabkan apa? Sebab Quran turun dan mereka tahu waktu malam, waktu siang. Dan Quran itu turun, ayat itu ditujukan kepada siapa? Kemudian pula Quran itu turun, berapakah jumlah ayat permulaan sampai akhirnya? Mereka mengetahui selok-belok pada ayat dan memudahkan bagi mereka untuk mengamalkannya. Maknanya menunjukkan turun Quran amal, turun Quran amal, turun Quran amal, sebab Quran adalah untuk mengeluarkan masalah yang dihadapi oleh para sahabat, kerana Allah kemuji Nabi dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu bila dikaitkan dengan nuzulul Quran, dikaitkan balik dengan dua hikmah yang saya telah sebutkan tadi. Banyak hikmah, ambil dua ni. Turunnya Quran menjadi nuzulul Quran tidak lain agar kita kembali balik dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pada nuzulul Quran yang disebut oleh ulama, yang pertama adalah apa yang Allah kehendaki atas kita, namanya diketahui, lalu menyebutnya. Mengapa agaknya? Kerana agar jangan disamakan Tuhan yang disembah selain daripada Allah lalu disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana jangan disamakan Allah dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir. Dan jangan disamakan lafaz itu dengan lafaz yang disebut oleh orang kafir tapi i'tiqad mereka salah. Seperti mana contoh, di kalangan orang musyrikin itu sendiri menyatakan Allah tu Tuhan. Dia menciptakan langit, menciptakan bumi, menghidupkan, mematikan, menurunkan air hujan daripada langit. Itu semua Allah sebut dalam Quran. Allah kata mereka. Akan tetapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan melalui kitab Allah, bukan melalui Quran. Maka lafaz Allah yang mereka sebut itu hakikatnya sekadar lafaz, tapi bukan Allah yang sebenar. Mereka adalah allazina yad'una ma'allahi ilahan akhar, iaitu orang-orang yang seru selain pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini dengan nuzulul Quran kita belajar agar mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada 3. Yang pertama baca. Yang kedua kena baca melalui ingat apa yang diperintah oleh Allah, sebut nama dia. Tapi Allah tak sebut bacalah nama Allah. Disebut situ bacalah nama Tuhan. Yang tiga, khalaqa. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq, yang Maha menciptakan. Khalaq, yang telah menciptakan. Jadi apa maksud di sini di 3? 3 ini nak menjadinya sebahagian pada usul dalam nuzulul Quran. Kalau ditanya mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran kepada kita, agar bulan Ramadan inilah bermulanya kita kembali bermakrifatullah, kembali mengenali Allah melalui namanya, dengan cara menyebut namanya dan mengenal sifat. Disebabkan sifat Khaliq adalah sifat zatiyah, sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada bulan Ramadan lah kita mengenal diri kita siapa. Bulan Ramadan kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, dia Tuhan kita. Dan agar kita mengenal siapakah yang menciptakan kita. Apabila dihubungkan ini semua, maka akan menjadi satu ma'rifah, ilmu. Lalu dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Lanjutkan lagi sampailah habis 5 ayat itu. Lalu kita menemui banyaknya ilmu dalam ayat ini. Ini nuzulul Quran. Maka penurunan Quran pada nuzulnya tidak lain untuk bertambah ilmu.
bagi seseorang yang mempelajari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, secara tradisinya apabila masuk bulan Ramadan, kita akan baca Quran beberapa juzuk, bahkan sampai khatam. Siapa yang tak khatam, sambung lagi lepas daripada Ramadan. Bahkan ada di antara umat Islam yang membaca sampai satu hari dia khatam Quran. Itu masuk surah khabar. Orang dekat Indonesia sana tu solat 8 jam habis khatam Quran. 8 jam solat. Kita tengok budak-budak tahfiz ke, bukan orang kampung, tua-tua je. Malu kita. 8 jam. Dan kita tanya, adakah ni tradisi yang baru? Tak, dah berpuluh tahun dah. Hebat. Disebabkan mereka mempunyai student yang boleh baca Quran habis 30 juzuk malam tu. Luar biasa. Sehingga 8 juzuk 30 juzuk 8 jam, sebab ada berhenti-berhenti, ada rakaat naik turun. Sebab rekod dunia. Dulu budak Morocco dia baca Quran 6 jam aja, tak ada satu salah pun, boleh baca. Dan dia tak baca laju, dia baca sederhana, tapi boleh habis. Lalu orang bertanya, boleh ke Quran dibaca selama 6 jam, 7 jam, 8 jam, sedangkan Quran 30 juzuk? Kenapa? Saya sendiri satu juzuk pun 1 jam, memerlukan 30 jam. Itu kamu, ni orang lain. Itu kamu. Ini orang dah ahlul Quran, dah lidah dia baca Quran semua macam Fatihah je. Bahkan Quran dia tengok macam satu mushaf depan dia je. Dan Quran ini, pada tadi hikmah ini, rahsianya Quran. Rahsia Quran adalah barang siapa yang mahu menghafal Quran mulai pada nuzulul Quran. Niat dia. Niat mana ni? Dia tidak mampu menghafal semua, menghafallah dia 1/3, 1/4, 1/10. Mana tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemampuan baginya seperti mana para sahabat yang tak pernah menulis Quran tapi berjaya habis 30 juzuk dia hafal, walaupun puluhan tahun. Sayyidina Umar nak menghabiskan bacaan, dia nak menghafal surahnya Al-Baqarah 7 tahun baru habis. Sayyidina Umar orang hebat dengan Quran, tapi istiqamah dan 4 orang khalifah Rasulullah itu semua hafal Quran. Jadi rujukan dalam bacaan Quran. Tamim Ad-Dari, Abi Darda, Abdullah bin Mas'ud, berapa lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hafal Quran. Lalu rahsia di sebalik nuzulul Quran adalah tidak lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan Quran kepada seseorang hamba-Nya yang niat untuk hafal Quran. Hafal Quran itu bukan satu ilmu yang susah, tak kala mana seseorang telah melalui pengajian-pengajiannya, seperti mana seseorang ambil engineering sampai dia berjaya ambil ijazah engineering. Tetap bermula pada tahun pertama, pada tahun kedua kan dia belajar sehingga mendapat ijazahnya. Cuba kalau sekiranya budak sekarang ni darjah 6 belajarnya kuliah engineering, tentunya satu kalimah tu pun nak susah je nak sebut. Contoh. Tapi bila dia mempelajarinya ada juga dekat hospital, dekat universiti luar negara, budak tu ambil PhD umurnya 15 tahun. Dekat India ada budak tu 15 tahun dia jadi lecturer, pensyarah university. Dia pun melalui peringkat-peringkat tu juga. Macam kita tak boleh laluinya disebabkan kita kena ambil SPM juga. Kaedah. Tak lepas juga nak kena ambil SPM. Lalu apa maksud di sini? Nuzulul Quran secara rahsianya tidak lain agar Quran itu duduk masuk dalam hati kita. Seperti mana Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala buat masuk Quran dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana contoh, Jibril alaihi wasallam baca kepada Nabi mula-mula sekali, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Tapi Jibril alaihi wasallam hanya sebut Iqra, bacalah, perintah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak baca Iqra, Nabi pun baca ma ana biqari'in, ma ana biqari'in. Banyak maksud di situ kata ulama. Antaranya aku tak tahu nak membaca, satu. Yang kedua, aku tak tahu nak baca apa. Yang ketiga, apa yang perlu aku baca? Sebab Jibril alaihi wasallam kata Iqra, bacalah.
Seperti mana contoh, kita sendiri kawan kata baca, apa yang perlu saya baca? Cikgu sendiri kata baca, apa yang perlu kami baca cikgu? Tak ada buku yang perintah untuk dibuka. Muka surat yang mana? Lalu Jibril alaihi wasallam pun perintah Nabi. Ini cerita nuzul Quran di sudut rahsia. Iqra. Kali kedua dah ulang. Nabi pun ulang jugalah jawapan yang sama. Ma'ana biqari. Ini menunjukkan bahawa sunyi Rasulullah. Bahkan ini tradisi Arab. Bila ditanya yang ulang, berulang jawab punya sama. Dia tidak akan berubah. Kalau Melayu dia lain. Jawapan kedua dia dah ubah dah. Sebab dia sebab boleh Melayu ni. Itu. Tanya soalan tiga lagi diubah. Begitu. Orang Arab tidak. Kaedah begitu. Bahkan dalam Quran pun sama juga. Perjalanan orang kafir pun begitu juga. Dia tidak mahu berubah. Dia tak mahu kepada keimanan. Tak mahu berubah. Jibril alaihi salatu wassalam pun tanya lagi. Dia perintah lagi. Iqra kali ketiga. Nabi pun jawab. Ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Dah habis 3 kali. Barulah Jibril alaihi salam pun membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sampai ada 5 ayat tu. Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ. Makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengajar manusia. Sampailah manusia pun tahu. Asalnya dia tak tahu. Melalui Quran. Dengan qiraah baca. Qiraah. Di sini rahsianya adalah seseorang tidak akan mampu menghafal Quran melainkan dia mesti qiraah dulu. Sebab Quran tak boleh turun direct masuk dalam hati dia, akal dia. Tak boleh dia hafal begitu. Tak boleh terus dia melihat terus masuk. Dia mesti qiraah, baca. Kerana apa? Ada kajian dia buat. Ada budak-budak ni dia mampu, dia tengok, lepas tu selesai. Dia diam je. Lepas tu kita tanya dah hafal? Dah. Tetapi dia bertahan sekejap je. Dia boleh baca, dia tasmik kat guru dia. Lepas habis tu dia dah lupa dah. Cuba baca balik ulang, dia dah ingat. Dia tak ingat. Dia ingat waktu tu dalam masa sejam dia ingat. Tetapi seseorang yang qiraah, baca dulu, lepas tu menghafal dengan qiraah, maka yang ini lama sikit. Tapi kalau dia tak ulang, habis juga hilang ni. Lalu siapakah orang yang mengulang, orang yang ingatan dia itu lama, bertahan? Itulah kembali balik 3 Iqra tadi. Iqra, Iqra, Iqra. Apa maksudnya? Ulang, ulang, ulang. Maksudnya apa di sini? Bila Quran telah diturunkan, Rasulullah SAW akan baca, Nabi akan ulang. Lepas tu Nabi ulang lagi. Lepas tu Nabi ulang lagi. Lepas tu Nabi ulang lagi. Lalu sahabat Rasulullah SAW, Nabi pun baca kepada mereka. Lepas tu sahabat pun tasmik dengan Rasulullah. Nabi kata baca lagi, baca lagi, baca lagi, ulang. Ini tidak lain qiraah. Dekat Madinah ada seorang budak buta. Belum akhir balik lagi dia dah hafal Quran. Kita pun tanya, hafal Quran pakai braille ke? Tak. Lalu kamu hafal Quran daripada siapa? Mulut ibu saya. Daripada kecil ibu saya bacakan Quran, selalu saya pun menangkap dengan apa yang dia mampu. Sebab budak tu buta. Buta dia makna 100% gelap. Kita tanya orang buta, mimpi tak? Mimpi. Nampak apa? Nampak gelap, dia kata. Ada seorang kawan tu, dia buta, mimpi. Mimpi apa? Bawa kereta. Nampak ke kereta? Tak nampak. Lalu budak Madinah ni hafal Quran dengan cara mak dia baca. Tak tahulah cara dia, mak dia dah ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ini karamah ni. Baca, ulang sampai dia hafal Quran. Bukan sekadar dia hafal Quran gitu, dia dapat habis 30 juzuk. Bahkan dia tahu ayat nombor berapa, muka surat berapa. Bahkan kalau ditanya sambung innal ladzina kafaru sawa'un, ayat sebelum tu ayat apa, dia boleh sambung. Sebelum tu lagi ayat apa, dia boleh sambung. Jadi maksudnya apa? Dia buta. Dia tak pernah melihat mushaf. Dia tak pernah tahu warna-warni. Tapi dia berjaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri karamah atau mak Rasulullah hafal Quran. Kembali balik atas. Inilah rahsianya nuzulul Quran.
dia hafal Quran pada bulan Ramadan. Jadi apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kemampuan pada dia anak-anak kecil lagi. Dia anak kecil lagi waktu tu. Hafal Quran, ayat dia tahu, muka surat kanan ke kiri. Surah apa? Makkiyah, Madaniyah, gitu. Bahkan kalau kita tanya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, surah mana? Dia akan jawab. Muka surat berapa? Dia akan jawab. Baris ke berapa? Dia akan jawab. Kan luar biasa tu. Kalau kita sendiri pun boleh search juga, tapi ambil masa. Itu pun tengok kita punya data laju ke perlahan itu. Lalu ini apa? Inilah maksud rahsianya Quran. Sebab selain pada Quran tidak ada yang ni. Orang dah buat kajian, ada seseorang masalih tu, seorang masalih dia dah mati dah. Dia dapat menghafal buku lebih 2,000 buku tebal-tebal. Orang pun buat test kat dia, buku-buku tadi yang dia dah hafal lebih 2,000. Dia boleh ingat semua muka surat tu semua. Luar biasa. Akan tetapi dia nak sampai peringkat begitu, dia hanya sekadar dengan akademik je. Ada kaedah sebenarnya. Tetapi Quran itu mukjizat. Dia tidak melalui itu. Dia akan melalui atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, anak kecil dia boleh menghafal Al-Quran, mengingat ayat, itu semua tidak lain melainkan ada karamah kemuliaan yang Allah beri pada umat baginda Rasulullah. Lalu nuzulul Quran adalah turunnya akan barakah dan karamah tadi. Lalu oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran. Allah sebut turun Quran barakah. Orang yang amal barakah, orang yang berpuasa barakah, bulannya bulan barakah. Mengapa? Agaknya Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Jadi permudahkan ini maksud permulaannya adalah Ramadan, dan bukan bulan yang lain kalau disabitkan dikaitkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah bermulanya wahyu turun pada Rasulullah juga pada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la